Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan bab 5 dengan topik yang kedua, iaitu topik 5.2 janjang geometri. Jadi kali ini cikgu akan pergi dulu kepada bahagian yang pertama. Cikgu pecahkan dua bahagian 5.2 janjang geometri ni cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Jadi hari ini kita pergi dulu kepada bahagian yang pertama. Dalam topik 5.2 janjang geometri ni ada 4 juga standard pembelajaran yang perlu kamu capai. Yang pertama, mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang geometri dan memberi justifikasi. Standard yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke N bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Standard yang ketiga, menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama iaitu Sn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Dan standard yang keempat, menentukan hasil tambah hingga ke tak terhinggaan bagi janjang geometri ataupun S infinity dan seterusnya menggunakan rumus hasil tambah ke tak terhinggaan dalam pelbagai situasi. Jadi inilah dia 4 standard pembelajaran dalam topik 5.2 janjang geometri ini yang perlu kamu capai bila habis sahaja kita belajar tentang topik ini. Kita teruskan apa dia itu janjang geometri. Janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarab satu pemalar. Dengan mendarab satu pemalar ataupun kita panggil sebagai nisbah sepunya. Dan simbolnya ialah R dengan sebutan sebelumnya. Suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarab satu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Kalau janjang aritmetik yang kamu dah pun belajar sebelum ni, kita dapat sebutan seterusnya dengan cara kita menambah. Dengan cara kita menambah satu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Berbeza dengan janjang geometri. Geometri kita dapat sebutan seterusnya dengan cara kita mendarab satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Dan pemalar itu ataupun nisbah sepunya, simbolnya R, kita dapat dengan cara sebutan kedua kita bahagikan dengan sebutan pertama. Ataupun sebutan ketiga kita bahagikan dengan sebutan kedua. Ataupun dalam erti kata lain, sebutan ke N kita bahagikan dengan sebutan ke N tolak 1. Inilah formula ataupun inilah dia rumus kalau kita nak cari nisbah sepunya. Berbeza dengan janjang aritmetik. Janjang aritmetiknya ialah beza sepunya. Sebab beza sepunya, sebab itulah formula untuk janjang aritmetiknya. Beza sepunya kita tolak sebutan kedua, tolak sebutan pertama. Sebab tu namanya beza. Yang ini nisbah sepunya. Sebabkan nisbah, maka sebutan kedua kita bahagikan dengan sebutan yang pertama. Inilah rumus untuk kita cari nisbah sepunya ataupun R bagi janjang geometri. Kita tengok contoh yang pertama. Sebelum tu kamu boleh rujuk jugalah buku teks muka surat 139. Tentang janjang geometri lah. Buku teks muka surat 139. Kita tengok contoh yang pertama. Tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang geometri atau bukan. Beri justifikasi. Diberikan satu janjang di sini 15, 30, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiganya 60 dan seterusnya. Bila diberikan satu janjang begini, kita tak pasti lagi dia ialah janjang geometri ataupun bukan. Jadi cara kita nak tentukan sama ada dia ialah janjang geometri ataupun bukan ialah dengan cara kita semak dengan menggunakan formula nisbah sepunya.
Okey, formula nisbah sepunya. Jadi nisbah sepunya punya formula ialah sebutan yang kedua kita bahagikan dengan sebutan yang pertama. Okey, jadi di sini 30 bahagi dengan 15 dapat nisbah sepunya dapat nisbah yang pertama ialah 2. Okey, kita tengok pula lagi nisbah sepunyanya yang kedua, 60 sebutan yang ketiga kita bahagikan dengan sebutan yang kedua. Okey, jadi 60 bahagi dengan 30 kita dapat 2. Okey, kamu tengok nisbah yang pertama ini 2, nisbah yang kedua juga 2. Okey, jadi nisbahnya sepunya. Sepunya ni bermaksud dia sama, dia sama, nilainya sama, dia serupa. 2 dengan 2. Jadi bila sama, bermaksud janjang itu ialah janjang geometri kerana nisbah 1 bersamaan nisbah 2 bersamaan dengan 2. Okey? Okey, contoh yang kedua. Tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang geometri atau bukan. Beri justifikasi. Sama juga macam contoh satu tadi. Okey, diberikan satu janjang, sebutan pertamanya 20, sebutan yang keduanya 60 dan sebutan ketiganya 120 dan begitulah seterusnya. Okey, jadi sama ada kita nak tentukan dengan cara kita gunakan rumus ataupun formula nisbah sepunya. Okey, jadi sebutan kedua kita bahagi dengan sebutan pertama, kita akan dapat 3. Okey, jangan berhenti satu sahaja sebab kita nak kena pastikan nisbahnya sepunya, sama nilai dia. Okey, sebab tu tak boleh buat satu sahaja, mesti sekurang-kurangnya buat 2. Okey, jadi kita buat pula nisbah yang kedua dengan menggunakan sebutan yang ketiga, kita bahagikan dengan sebutan yang kedua. Okey, jadi kita akan dapat 2 dekat sini. 120 bagi 60, kita akan dapat 2. Okey, jadi kamu tengok nisbah yang pertama ini 3. Nisbah yang kedua ni 2. Jadi nilainya tidak sama. Bila nilainya tidak sama bermaksud dia bukan janjang geometri kerana nisbahnya tidak sama. Okey? Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, cari nisbah sepunya bagi setiap janjang geometri berikut dan nyatakan cara janjang geometri itu diperoleh. Okey, dia berikan satu nisbah dan dia pun dah kata dah. Okey, dia suruh kita cari nisbah sepunya tapi dia dah siap beri janjang geometri. Dia dah kata dah ini ialah janjang geometri. Okey, 7, 28, 112 dan seterusnya. Okey, jadi kita cari dulu nisbah sepunyanya. Kita ambil sebutan yang kedua, kita bahagikan dengan sebutan yang pertama. 28 per 7, kita akan dapat sama dengan 4. Okey, kemudian kalau boleh buatlah satu lagi sebelah ni, 112 bahagi dengan 28 dapat 4 juga, maka jawapan dia ialah 4 untuk nisbah sepunya. Okey, darab 4 justifikasinya penyatakan cara. So caranya darab 4 kepada sebutan yang sebelumnya. Maksud dia apa di situ? Sebutan pertama 7. Nak dapatkan sebutan kedua ni bermaksud 7 darab dengan 4 dapat 28. Okey, 28 darab dengan 4 juga dapatlah 112. Okey, begitulah seterusnya. Itulah maksudnya. Okey. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Cari nisbah sepunya bagi setiap janjang geometri berikut dan nyatakan cara janjang geometri itu diperoleh. Sama macam contoh 3 tadi juga. Okay, cuma cikgu berikan bentuk janjang dengan nilai-nilainya yang berbeza sedikit lah. Okay, supaya kamu biasa jumpa dengan macam-macam nilai. Bermaksud macam-macam nilai juga boleh kamu jumpa. Tak semestinya nombor yang biasa saja kamu jumpa. Okay, sebutan yang pertama 2 punca kuasa 2. Sebutan yang kedua 6 punca kuasa 2, sebutan yang ketiga 18 punca kuasa 2 dan seterusnya. Okey, maka kita carilah nisbahnya. Kita ambil sebutan yang kedua, kita bahagi dengan sebutan yang pertama. Okey, maka kamu akan dapat 3. Yang ini sama, jadi kamu potongkan saja. Okey, potongkan saja. Slash ke atas, jadi 6 bahagi 2, maka dapatlah 3. Okey, jadi nisbah sepunyanya 3, darab 3 kepada sebutan sebelumnya. Itulah cara janjang geometri itu diperoleh. Okey. Kita tengok topik
kecil yang kedua, subtopik yang kedua, iaitu sebutan ke N bagi janjang geometri. Okey, sebutan ke N bagi janjang geometri, formulanya ialah ini. Dan formula tak perlu hafal lah sebab soalan memang beri formula begini. So, kena kenal sahaja. Kena tahu simbol-simbol dalam formula ini, dalam rumus ini apa maksudnya. Okey, TN ni ialah sebutan ke N. Okay, sebutan ke N, terms of N tu sebutan ke N, AR kuasa N tolak 1. Okay, AR kuasa N tolak 1. N tolak 1 ini kuasa kuasa kepada R. Okay, jadi A tu ialah sama juga macam sebelum ni, sebutan pertama. N itu ialah bilangan sebutan dan R-nya ialah nisbah sepunya. Okay. Beza kalau untuk janjang geometri kita gunakan R. Kalau untuk janjang aritmetik yang sebelum ni kita gunakan D. Okey, kita tengok contoh 5. Bagi janjang geometri berikut, cari nisbah sepunya dan sebutan ke N seperti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, bagi janjang geometri berikut, cari nisbah sepunya dan sebutan ke N seperti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, yang pertama, dia minta kita cari nisbah sepunya. Soalan yang kedua, dia minta kita cari sebutan ke N. Dalam kurungan bermaksud dia minta kita cari sebutan ke 8. Jadi ada dua soalan di sini yang dia minta kita cari. Dia minta kita kirakan. Okey, yang pertama sekali, kita keluarkan dulu semua maklumat, info yang soalan dah berikan. Okey, dengan cara kita tengok A, sebutan pertamanya ialah 5. Jadi tulis A sama dengan 5. Okey, nisbah sepunya R. Kamu tahu sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. Jadi negatif 10 bahagi dengan 5, kamu akan dapat nisbah sepunyanya ialah negatif 2. Negatif jangan terlupa, jangan silap. Okey, negatif 2. Jadi sebutan ke N ataupun dalam soalan ini dia minta kita cari sebutan ke 8. Jadi kamu gantikan sahaja dalam formula TN tadi. Yang A, R kuasa N tolak 1. Okey, jadi A 5, R-nya negatif 2, N-nya ialah 8 tolak 1. Okey, jadi selesaikan macam biasa. Ada kuasa ni jangan lupa. Kuasakan dulu baru darab dengan sebelah. Kamu akan dapat negatif 640. Okey, maka sebutan ke-8 ialah negatif 640. Inilah antara jalan yang mudah kita nak dapatkan sebutan ke-8. Okey, tak perlulah lagi negatif 40 nak darab dengan negatif 2 sampai berapa banyak nak kena darab. Okey, jadi kita masukkan saja, kita gunakan saja formula TN. Terus automatik kita akan dapat nilai sebutan ke-8. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Diberi suatu janjang geometri dengan sebutan pertama ialah 4. Okay, dan sebutan kelima ialah 324. Cari nisbah sepunya R. Okay, yang ini dia dah berikan. Sebutan pertamanya 4. Kemudian sebutan kelimanya 324. Jadi cari nisbah sepunya untuk janjang geometri ni. Okay, jadi kita letak dulu. Sebutan pertamanya 4. Jadi A sama dengan 4. Okey, ini sebutan kelima. Sebutan kelima kita gunakan formula TN tadi. Okey, TN ialah 324. Inilah sebutan kelima. Maka 4 gantikan A tu dengan 4. R tu kita tak pasti lagi. Dan 5 tolak 1. N ini ialah 5. Mana kita dapat 5? Dalam soalan dah tulis. Okey, sebutan kelima. Jadi N itu kita gantikan dengan 5. Okey, jadi selesaikan di sini R kuasa 4. 324 ni kamu bahagikan dengan 4. Dapatlah 81. Kemudian punca kuasakanlah untuk ni ataupun faktorkan untuk R ini, maka kamu akan dapat 3 dan negatif 3. Okey? Okey, kita tengok contoh yang ke-7. Tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang geometri berikut.
Cikgu saja bagi macam-macam jenis bentuk soalan sebab cikgu nak kamu biasa baca macam-macam bentuk soalan dengan menggunakan rumus yang ada 2 je tadi. Rumus nisbah sepunya dengan rumus sebutan ke N, tapi macam-macam jenis soalan ni yang dia boleh tanyakan pada kamu dengan hanya menggunakan 1 dan 2 formula itu sahaja tadi. Okey, jadi yang ini soalannya dia minta kita tentukan bilangan sebutan bagi setiap janjang geometri berikut. Jadi dia dah berikan sebutan yang pertama -7, sebutan yang kedua 21, sebutan yang ketiga -63, seterusnya sehinggalah sebutan yang terakhir ni 137,781. Walaupun dia tak kata dalam soalan ini ialah sebutan terakhir, tapi dari segi bentuk soalan ni kita faham dah. Sini ada koma, yang ini lepas tu tak ada dah titik-titik. Bila tak ada dah titik-titik tu bermaksud ini ialah sebutan yang terakhir lah. Jadi dia nak kita tentukan sehingga sebutan ini berapa banyak bilangan sebutan yang ada. Jadi kita keluarkan dulu info ataupun maklumat yang soalan dah beri. Jadi sebutan yang pertama A ialah -7. A ialah -7. R sama dengan sebutan yang kedua bahagi dengan sebutan yang pertama. Jadi 21 bahagi dengan -7, kamu akan dapat -3. Itu nisbah sepunyanya. Kemudian kita gunakan formula Tn. Masukkan nilai yang terakhir itu 137,781 sama dengan A ialah -7, R-nya ialah -3, N tolak 1. N tu yang kita tak pasti lagi sebab itulah soalan minta. Tentukan bilangan sebutan. Jadi N tu lah yang kita kena cari. Selesaikan macam biasa. 137,781 tu kamu bahagikan dengan -7. Bahagikan dengan 7 kat sini. Tinggallah -3 kuasa N tolak 1. Bila kuasa kita kena bawa turun ke bawah. Nak bawa turun ke bawah, kita kena gunakan hukum log. Jadi masukkan sebelah sini log, sebelah sini pun masukkan log. Bila dah masukkan log, barulah N tolak 1 tu kita dapat turunkan dia ke bawah. Jadi bila dah log macam tu, teruskan sahaja. N tolak 1, log 3 ni pergi mana? Log 3 ni bahagi dengan ni lah. Log 19,683 bahagi dengan log 3. Kamu akan dapat 9. Dan N itu macam biasa. 9 tambah 1, N bersamaan dengan 10. Okey? So, sampai sini sahaja dulu untuk bahagian yang pertama dalam janjang geometri. Jadi kita akan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya dengan bahagian yang kedua dalam janjang geometri. Terima kasih.